Selama bertahun-tahun Anda diberitahu Iran kuasa tentera kebal dan pengawal revolusi Islam paling elit. Askar-askar fanatik sanggup mati demi rejim tanpa ragu. Orang yang sama yang selama berdekad-dekad menghalakan peluru berpandu ke Israel, mengancam untuk menyekat koridor minyak terbesar di dunia dan bersumpah untuk memusnahkan Barat. Anda dengar, seluruh dunia dengar, tapi itu pembohongan. Dan yang membongkarnya bukan perisikan Amerika atau Israel, tetapi askar pengawal revolusi sendiri. Hari ini mereka melarikan diri ke Afghanistan secara menyamar, guna paspor palsu dan menyeberangi sempadan secara rahasia. Seperti penjenayah biasa. Pikirkan sejenak, mereka lebih memilih Afghanistan, salah satu negara paling berbahaya dan sengsara di dunia, daripada terus berjuang mempertahankan rejim yang mereka sumpah setia hingga mati. Ini bukan pembelotan biasa, ini adalah satu kejatuhan. Dalam video ini, Anda akan faham dengan tepat apa yang sedang berlaku dan apa yang begitu kejam sehingga membuat elit tentera sebuah rejim selama 40 tahun memilih Afghanistan sebagai jalan keluar. Tapi saya nak beritahu awal-awal, video ini bukan hanya tentang Iran, ia juga tentang apa yang berlaku apabila sesiapa atau mana-mana negara menyangka diam orang lain itu sebagai kelemahan. Ingat idea ini, ia akan sangat masuk akal akhirnya. Untuk faham besarnya situasi ini, Anda perlu tahu siapa pengawal revolusi Islam. Mereka bukan tentera biasa. Ditubuhkan sejurus selepas revolusi Islam pada tahun 1979, pengawal revolusi dibentuk dengan misi yang sangat khusus. Melindungi rejim, bukan negara, tetapi rejim. Ia seperti membentuk tentera selari dalam negara, terdiri dari orang paling fanatik dan setia kepada pemimpin tertinggi. Dilatih untuk membunuh, dilatih untuk mati, dan yang paling penting, dilatih untuk tidak pernah mempersoalkan. Mereka menguasai sebahagian ekonomi Iran, membiayai kumpulan bersenjata seperti Hizbullah di Lubnan dan Hamas di Palestina, serta mengendalikan drone, peluru berpandu balistik, dan rangkaian perisikan. Mereka adalah sayap bersenjata rejim untuk dalam dan luar Iran. Selama beberapa dekad, Barat menganggap pengawal revolusi antara organisasi ketenteraan paling berbahaya di Timur Tengah. Amerika Syarikat secara rasmi mengklasifikasikannya sebagai organisasi pengganas. Inilah lelaki-lelaki yang hari ini menyeberangi sempadan ke Afghanistan dengan paspor palsu. Untuk faham bagaimana mereka sampai ke tahap ini, Anda perlu lihat kembali beberapa bulan lalu. Kejatuhan itu bermula dalam bilik mesyuarat, bukan di sempadan Afghanistan, dan apa yang berlaku di situ mencetuskan segalanya. Amerika Syarikat dan Iran telah cuba capai perjanjian nuklear selama berbulan-bulan. Perbincangan itu berlangsung di Oman dan di Geneva, dengan wakil kerajaan Oman bertindak sebagai utusan antara kedua-dua pihak. Oleh kerana Amerika Syarikat dan Iran tidak berbincang secara langsung, utusan khas Amerika, Steve Witkoff, dan penasihat Jared Kushner mewakili Amerika Syarikat. Di pihak Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengetuai kumpulan tersebut. Pihak Amerika mengemukakan satu cadangan, dan ia adalah tawaran yang lumayan. Amerika Syarikat berkata, kami akan memberi anda bahan api nuklear yang telah siap, diperkaya, cukup untuk menyokong seluruh rangkaian tenaga anda selama 10 tahun. Secara percuma sepenuhnya. Satu-satunya syarat ialah hentikan pengayaan uranium di wilayah anda. Semudah itu. Anda masih boleh guna tenaga nuklear, tapi tidak memperkayakan uranium. Fikirkan apa maksud cadangan ini. Jika program nuklear Iran benar-benar bersifat aman, seperti yang sering didakwa rejim itu di hadapan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan dunia, ini akan jadi penyelesaian sempurna. Tenaga dijamin, tiada sekatan atau konflik, namun Iran menolak secara kasar. Araghchi berkata bahawa Iran mempunyai hak mutlak untuk menghasilkan uranium sendiri di dalam wilayahnya dan tidak akan berkompromi. Pada ketika itu, orang Amerika faham apa yang sebenarnya sedang berlaku. Jika Anda menolak bahan api percuma,
jelas Anda mahukan proses pengeluarannya, bukan bahan api itu. Anda mahukan proses itu, bukan hasilnya, kerana matlamatnya adalah bom, bukan tenaga elektrik. Selepas itu, bahagian paling menakutkan muncul. Ketika rundingan, wakil Iran mendedahkan sesuatu hingga Amerika terdiam. Iran mengakui memiliki sekitar 10.000 kilogram uranium yang diproses. Daripada jumlah itu, kira-kira 1.000 kilogram berada dalam versi yang lebih kuat yang dipanggil 20% dan 460 kilogram terdapat dalam versi lebih kuat dipanggil 60%. Untuk faham, membuat bom nuklear perlukan uranium yang diproses 90%. Pada 60% Anda sudah hampir. Ia seperti berada di tingkat terakhir sebelum ke puncak. Dan orang Iran bukan sahaja mengakuinya, mereka juga membanggakannya. Witkoff mendedahkan selepas serangan itu bahawa perunding Iran sendiri memberitahunya simpanan itu cukup untuk hasilkan 11 bom nuklear. Sibils. Di meja rundingan damai, Witkoff memberitahu bahawa mereka langsung tidak menunjukkan rasa malu. Malah sebaliknya, mereka kelihatan bangga kerana telah memperdaya para pemeriksa antarabangsa dari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang sepatutnya mengawal bahan seperti itu, bukan sebagai amaran, sebagai ancaman. 460 kg uranium diperkaya 60%. Tambah 1.000 kg uranium diperkaya 20%. Bakinya 3,67. Mereka membuat sentrifug sendiri untuk memperkaya bahan itu. Jadi sukar untuk menghentikan mereka kerana bekalan mereka tidak terhad. Ketika itu, pasukan Amerika sedar tiada lagi yang boleh dirundingkan. Perbincangan itu menjadi pertikaian ugutan. Dalam satu sesi yang sangat tegang, Arakci meninggikan suara terhadap Witkoff mula menjerit. Witkoff bangun dan berkata dia boleh pergi begitu sahaja. Jika itu cara Iran mengurus keadaan, namun kerosakan telah berlaku dan Amerika Syarikat sudah mendapat pengesahan yang diperlukan. Iran menggunakan rundingan sebagai sandiwara, melengah-lengahkan massa dan menyiapkan program mereka. Keputusan sudah dibuat. Fikirkan sejenak. Iran baru sahaja akui mereka ada bahan untuk 11 bom. Dia menjerit kepada diplomat Amerika dan menolak bahan api percuma. Jika Anda Presiden Amerika Syarikat ketika itu, apa yang akan Anda lakukan? Kenakan sekatan, panggil mesyuarat di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, runding lagi. Tindakan balas Amerika Syarikat tidak dijangka dunia. Disinilah muncul soalan yang akan menentukan segalanya dalam video ini. Apa tindakan negara jika sedang berunding dengan pihak yang tidak mahu berkompromi dan hanya melengah masa sambil bina 11 bom? Amerika Syarikat tidak menghantar kenyataan diplomatik, tidak mengenakan lebih banyak sekatan atau memanggil mesyuarat kecemasan di PBB selepas itu. Apa yang berlaku selepas itu, tiada siapa jangka, malah Iran sendiri tidak percaya. Pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel melancarkan operasi ketenteraan bersama terhadap Iran. Di Amerika, operasi itu dipanggil Launch Operation Epic Fury. Epic Fury. Di pihak Israel, Roaring Lion. Semua cabang angkatan tentera Amerika Syarikat terlibat, termasuk tentera darat, tentera laut, kor marin, tentera udara, angkatan angkasa dan pasukan simpanan. Semuanya bergabung dengan pasukan Israel pada skala yang belum pernah dilihat dalam sejarah moden. Perisikan Amerika telah memantau selama berbulan-bulan pergerakan kepimpinan tertinggi rejim Iran. Mereka tahu lokasi mereka. Apabila dan bagaimana? Pada pagi itu, 49 pemimpin rejim Iran berkumpul untuk sarapan. Bayangkan suasananya. Lelaki-lelaki paling berkuasa di Iran, general, komander,
penasihat kepada pemimpin tertinggi duduk dalam sebuah bilik, berbincang tentang peperangan yang bakal tiba dengan perasaan bahwa mereka dilindungi. Mereka memilih waktu pagi kerana logik ketenteraan. Waktu ini angin tidak sesuai untuk serangan udara dan cahaya matahari menyukarkan penglihatan juru terbang. Secara teori, itu masa paling selamat untuk berkumpul, tetapi perisikan Amerika juga mengetahuinya. Mereka tahu tentang waktu itu. Mereka tahu tentang lokasi itu. Mereka tahu siapa akan duduk di kerusi mana. Orang Amerika tahu lokasi tepat pemimpin Iran yang paling dilindungi. Waktunya, tempatnya, nama. Ini bukan nasib, ini adalah hasil perisikan bertahun-tahun yang menyusup ke dalam jantung rejim. Peluru berpandu tiba sebelum sempat bertindak balas. 49 pemimpin maut dalam satu operasi. Barisan kepimpinan rejim Iran telah dihapuskan dalam beberapa menit sahaja. Bersama mereka, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dan tokoh paling berkuasa yang mengawal negara itu selama beberapa dekad. March. Presiden Trump mengulas beberapa hari kemudian berterus terang. Saya dapat dia sebelum dia dapat saya. Mereka coba 2 kali, tetapi saya bertindak dahulu. Satu rujukan langsung kepada cubaan pembunuhan terhadap Trump sendiri semasa kempen pilihan raya 2024 yang dikaitkan dengan agen Iran. Apabila berita itu disahkan, dunia terkejut. Tetapi di dalam Iran, kejutan itu berada pada dimensi yang berbeza. Rejim Iran cuba membalas. Dalam masa kurang 2 jam selepas serangan pertama, Iran melancarkan peluru berpandu ke pangkalan Amerika dan sasaran Israel di rantau itu. Menteri Luar Negeri muncul dalam temu bual secara langsung mengatakan bahawa tiada apa yang berubah, bahawa keupayaan ketenteraan masih utuh dan bahawa komander-komander baru sudah berada di posisi. Namun, angka-angka menceritakan kisah yang sama sekali berbeza. Dalam hari-hari berikutnya, jumlah komander yang terbunuh terus meningkat. Sistem komando pengawal revolusi telah dimusnahkan dengan tepat dan tanpa henti. Perisikan Amerika tahu siapa pemimpin, lokasi mereka, masa mereka berkumpul, dan menyingkirkan mereka satu persatu. General Dan Kane, ketua tertinggi Angkatan Tentera Amerika berkata, operasi itu adalah hasil daripada berbulan-bulan dan, dalam beberapa kes, bertahun-tahun perancangan yang teliti. Bukan serangan tergesa-gesa, tetapi hasil kerja perisikan luar biasa. Disitulah pengawal revolusi mula berpecah dari dalam, kerana kalah dalam pertempuran adalah perkara biasa bagi tentera. Tetapi apa yang berlaku di dalam pengawal revolusi bukan sekadar kekalahan ketenteraan. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih mendalam. Ia adalah keruntuhan kepercayaan. Askar pengawal revolusi mula melarikan diri. Bukan secara senyap, bukan secara teratur, tetapi secara huru-hara, terdesak. Masing-masing cuba menyelamatkan diri sendiri dengan apa cara sekalipun. Video mula tersebar di media sosial yang menunjukkan anggota pengawal revolusi di kawasan sempadan Iran dengan Afghanistan. Bayangkan, askar yang dilatih untuk berperang memakai pakaian biasa di atas uniform mereka, membawa beg-beg sederhana, menunjukkan dokumen dengan nama yang bukan nama mereka. Mereka melintasi sempadan bersama orang awam, cuba tidak menarik perhatian dan dalam ketakutan tanpa tahu apa yang bakal berlaku. Afghanistan, yang diperintah Taliban tanpa infrastruktur asas dan keselamatan, musnah akibat dekad peperangan, adalah antara tempat paling sukar didiami di dunia. Namun mereka tetap memilih Afghanistan. Perincian ini menceritakan segala-galanya tentang keadaan moral dan psikologi pengawal revolusi pada ketika itu. Tetapi bukan hanya askar biasa, malah komander lapangan dan pegawai atasan mula mengancam sesuatu yang lebih serius, meninggalkan rejim secara terbuka. Sumber risikan melaporkan sekumpulan komander telah memberi mesej jelas kepada kepimpinan yang ada. Sama ada rejim itu mencari jalan keluar politik
atau mereka akan tampil di khalayak ramai dan mengumumkan bahwa mereka berada di pihak yang satu lagi. Jika para komander berpaling tadah secara terbuka, baki pengawal revolusi akan runtuh dalam beberapa jam. Menteri Luar Negeri Iran sendiri dalam satu temu bual secara langsung akhirnya mengakui perkara yang jelas. Apabila ditanya jumlah komander terbunuh dalam menit awal serangan, jawapannya, kami kehilangan beberapa komander. Itu adalah fakta. Beliau cuba meredakan keadaan sejurus selepas itu dengan mengatakan bahawa keupayaan ketenteraan masih utuh. Perkara itu sudah dinyatakan dan dunia telah mendengar. Trump telah membuat tawaran secara langsung dan terbuka kepada anggota pengawal revolusi, tentera, dan polis Iran. Dia berkata, letak senjata sekarang untuk imuniti penuh atau hadapi kematian pasti. Saya katakan hari ini bahawa anda mesti letakkan senjata anda dan dapatkan immunity sepenuhnya atau pilihan lain ialah menghadapi kematian yang pasti. Imuniti sepenuhnya. Satu tawaran yang tidak pernah berlaku sebelum ini kepada tentera rejim musuh. Tetapi ada satu masalah sebenar. Tiada tentera Amerika di darat untuk menerima para pembelot. Pembangkang teratur di Iran telah dimusnahkan. Rejim selama bertahun, pemimpin dipenjarakan, dihukum mati, atau dipaksa hidup dalam buangan. Tiada struktur penentangan untuk para pembelot melarikan diri. Ramai yang menuju ke satu-satunya tempat yang mampu dicapai, sempadan Afghanistan. Kematian Khamenei dan penghapusan kepimpinan tertinggi menyebabkan Iran tanpa pemimpin jelas. Lelaki yang mengambil alih kuasa ialah Ali Larijani, bekas Speaker Parlimen Iran, dan kini bertanggung jawab ke atas baki kumpulan keselamatan yang mentadbir negara itu. Dia sedang berusaha mempertahankan sisa rejim itu. Secara terbuka, Larijani mengekalkan pendirian untuk terus bertahan. Sebuah akaun media sosial yang dikaitkan dengannya menyatakan bahawa Iran tidak akan berunding dengan Amerika Syarikat. Tetapi, pada masa yang sama, Wall Street Journal mendedahkan bahawa Larijani sendiri telah cuba menghubungi pihak Amerika melalui orang tengah di Oman untuk membuka semula dialog. Di depan umum, dia suruh rakyat bertahan, tapi secara pribadi, dia minta tolong. Trump sahkan perbincangan dipertimbangkan, namun ingatkan dunia tentang situasi Iran. Dia berkata, kebanyakan orang yang berunding dengan kami sudah tiada. Mereka telah meninggal dunia. Orang nomor 2 dan 3 juga sudah meninggal. Mereka patut memeterai perjanjian itu lebih awal. Mereka menunggu terlalu lama. Iran juga telah menjelaskan bahawa mereka sanggup melepaskan perkara-perkara yang mustahil untuk dibayangkan hanya beberapa bulan sebelum ini. Mengiktiraf Amerika Syarikat sebagai negara yang sah, meninggalkan matlamat yang diisytiharkan untuk memusnahkan Israel dan melonggarkan undang-undang ketat yang telah menindas rakyat Iran selama beberapa dekad. Trump tidak tergesa-gesa dan sementara rundingan terhenti, rejim itu terus berdarah dari dalam. Ada satu perkara dalam cerita ini yang ramai belum sedar, mungkin tanda jelas rejim itu tahu mereka sudah kalah. Fikirkan betul-betul apa yang berlaku sepanjang peristiwa ini. Iran ke meja rundingan tetapi memilih mengugut, bukan berunding, dedah di arsenal. Bermegah dengan 11 bom, menjerit kepada diplomat Amerika, menyangka dirinya kuat. Tetapi keangkuhan itulah yang sebenarnya menentukan nasib rejim itu. Dengan mendedahkan saiz program nuklear, Iran memberi Amerika alasan sempurna untuk bertindak. Dengan menjerit dan menolak perjanjian, dia menutup pintu diplomatik terakhir. Apabila dia rasa tidak terkalahkan, dia menurunkan pertahanan pada masa yang salah. Ini ada namanya, keangkuhan. Apabila satu pihak berasa terlalu berkuasa, mereka mula melakukan kesilapan yang tidak akan dilakukan oleh lawan yang lebih lemah. Keangkuhan pernah meruntuhkan empayar lebih besar dari Iran dalam sejarah. Rejim itu tidak hanya dihancurkan oleh peluru berpandu Amerika, ia dihancurkan oleh keyakinan mereka sendiri bahawa mereka tidak dapat dikalahkan. Sekarang, saya mahu tanya soalan mudah dan saya sangat ingin baca jawapan anda di ruangan komen.
Adakah awak rasa rejim Iran akan terus bertahan atau ini kejatuhan terakhir mereka? Tulis di bawah. Tiada jawapan yang betul. Saya ingin tahu apa yang awak fikirkan. Jika video ini membantu awak faham apa yang sedang berlaku di dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin faham. Jika belum melanggan saluran ini, langgan sekarang. Kami kupas topik-topik ini setiap minggu tanpa meleret-leret. Jumpa lagi pada video seterusnya.